Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So baru-baru ni aku berpeluang sendiri untuk hands on dan juga test sendiri Xiaomi 12S Ultra daripada Izami Gadget masa trip aku dengan dia dekat Thailand. Dan seperti korang semua tahu bahawa Xiaomi 12S Ultra adalah sebuah smartphone terbaru dan juga terhebat daripada Xiaomi dengan harga yang agak tinggi. So harga yang barang paling tinggi sekali mencecah RM5,000 macam itulah. Starting price ni kalau convert di Malaysia sekitar dalam 3,900 macam tu. Dan ya, memang agak mahal untuk sebuah jenama smartphone daripada Xiaomi sebenarnya. In fact, unit aku test ni adalah Xiaomi 12S Ultra versi import China, bukannya global ataupun market Malaysia punya. So dia menggunakan China ROM, which is banyak juga kelebihan China ROM. Cuma dia ada sedikit perkara yang mungkin untuk orang yang biasa gunakan global ROM tak selesa sikit lah dengan China ROM. Dan aku tak pasti sama ada Xiaomi 12S Ultra akan masuk market Malaysia secara official ataupun tidak, but aku rasa mungkin masuk, tapi kemungkinan besar juga tidak akan masuk sebab harga untuk yang import China pun dah mencecah RM5,000. Ini kali lagi kalau masuk Malaysia, aku rasa harga dia memang akan bersaing hebat gila dengan Oppo Find X5 Pro dan juga Vivo X80 Pro yang lebih kurang harga macam dia nanti. So harga Xiaomi yang versi Ultra memang tidak murah, memang harga dia agak mahal, tapi specs yang dibagi pun memang banyak gila benda yang membuatkan harga dia mahal sebenarnya. Anyway, first impression aku dengan rekaan untuk Xiaomi 12S Ultra kali ni memang another level, bukannya typical rekaan yang biasa kita nampak pada phone Xiaomi sebelum ni. Mempunyai satu reka bentuk yang memang nampak mewah dan juga premium. Tapi walaupun rekaan untuk Xiaomi 12S Ultra ni bukannya typical rekaan macam Xiaomi yang lain, dia punya rekaan ni bukan yang baru lah, sebab dia menggunakan rekaan yang lebih kurang je macam Huawei Mate 40 Pro ataupun macam Honor Magic 4 Pro yang terbaru. It's not a new design, but yeah, nampak very outstanding dengan rekaan yang adalah macam mesin basuh tu kan. Kualiti binaan pada smartphone ni pun memang menggunakan material yang jenis premium, frame jenis aluminium yang berwarna gold, skrin depan Corning Gorilla Glass Victus dan back panel jenis leather. So smartphone ni pun menyokong IP68 water and dust resistant. Untuk warna yang aku test ni gabungan antara warna green dan juga gold pada frame tu memang menampakkan dia lebih estetik dan juga nampak lebih mewah sebenarnya kalau compare tu warna black yang biasa tu. In fact, texture leather dia memang rasa sangat-sangat sedap dan juga soft touch, bukannya hard touch. So kalau pegang smartphone tu memang rasalah smartphone ni adalah sebuah smartphone yang mewah. Kalau korang yang dah biasa tak gunakan casing, memang korang akan appreciate lah every texture dan juga dia punya design pada Xiaomi 12S Ultra ni. Masa sekali pandang Xiaomi 12S Ultra, aku ingatkan yang bonggol kamera tu hanyalah besar dari segi dia punya rekaan luaran saja, tapi sebenarnya untuk dia punya ketebalan bonggol kamera tu memang sangat-sangat tebal, menggunakan dia menggunakan sensor kamera yang agak besar, iaitu bersaiz 1 inci untuk kamera utama dia, dan ada jugalah a few hardware yang diorang letakkan pada kamera membuatkan dia punya ketebalan bonggol kamera tu memang luar pada kebiasaannya, membuatkan kalau kita letak atas surface meja, smartphone tu memang akan terangkat gila guys, dan mungkin berisiko untuk dia mencalakan lens kamera kaca dekat luar tu. Expectation aku masa nak pegang smartphone tu, aku merasakan bahawa mungkin aku punya jari ni akan always tersentuh dia punya lensa kamera. Sebenarnya tidak. Aku punya jari telunjuk ni akan menjadi tongkat kepada smartphone tu, membuatkan aku rasa lebih selesa untuk pegang smartphone tu dan rasa lebih yakin memandangkan bonggol kamera tu lebih tebal. So sebenarnya aku merasakan bahawa feels dan juga kemewahan yang Xiaomi letakkan pada 12S Ultra ni memang sesuai lah dengan harga dia sebenarnya, dengan material, looks dan juga feels dia membuatkan kita rasa yang smartphone ni bukannya smartphone murah dan memang sesuai dengan harga yang mencecah sehingga RM5,000 sebenarnya kalau nak compare tu pesaing dia yang lain. Seterusnya pada bahagian skrin, Xiaomi 12S Ultra menggunakan panel screen the best in the market sekarang ni, iaitu menggunakan E5 LTPO AMOLED yang bersaiz 6.73 inci jenis curved screen, bukannya flat, dengan spek screen yang memang high end seperti 2K resolution, refresh rate 120Hz, peak brightness yang mencecah sehingga 1500 yang akan membantu untuk korang tengok smartphone tu dalam keadaan cahaya yang terang sangat dekat outdoor, 1 billion colors, HDR10+, dan banyak lagi specs on display yang membuatkan korang akan rasa puas gila untuk gunakan Xiaomi 12S Ultra ni. Honestly, aku tak banyak nak komplain tentang dia punya display screen, memandangkan memang Xiaomi memberikan specs yang tinggi-tinggi untuk display dia dengan 2K resolution dan sebagainya. Cuma aku tak berapa nak gemas sangat lah dengan dia punya curve display yang memang typically ada pada smartphone premium flagship sekarang ni. So kalau korang okay, maybe korang akan gunakan dalam masa yang lama, tapi untuk aku, kalau aku beli sekalipun, aku akan gunakan dalam short term saja dan aku akan bertukar balik kepada flat screen. So smartphone ni juga ada stereo speaker tuned by Harman Kardon yang akan memberikan kepuasan juga untuk korang dari segi entertainment. Seterusnya untuk bahagian prestasi, Xiaomi 12S Ultra adalah smartphone yang terawal ataupun kita boleh gelar sebagai pertama yang menggunakan chip terbaru pada Qualcomm, iaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. So lepas tu baru
barulah Asus lancarkan Asus ROG 6 Pro yang menggunakan chip yang sama juga. So basically Xiaomi 12S Ultra adalah smartphone yang pertama lah dengan chip tu, dan kita boleh expect yang prestasi dia akan memberikan prestasi yang superb untuk smartphone flagship pada tahun ni dan better daripada chip sebelumnya. Dari segi memori ada pilihan RAM sehingga 12GB of RAM dan juga storage sehingga 512GB. So far dari segi benchmark memang kita boleh katakan yang Snapdragon 8 Plus Gen 1 adalah antara yang top tier lah untuk chip daripada phone Android kalau compare to chip yang lain. Dan untuk bahagian bateri dia tak besar sangat, tak kecil sangat, iaitu 4680mAh yang ada fast charging sehingga 67W, wireless charging 50W dan juga ada reverse wireless charging 10W. So aku macam tak faham juga at first kenapa Xiaomi just bagi wired charging 67W, kenapa tak bagi 120W macam apa yang Xiaomi buat 11T Pro dengan harga sekitar 2000 lebih dapat 120W kan. So sepatutnya dia orang just bagi terus lah kan, the highest watt yang diorang ada pada fast charging untuk Xiaomi. But ya, itulah apa yang kita akan dapat lah pada Xiaomi 12S Ultra, iaitu fast charging 67W saja yang bagi aku dah cukup pantas dah sebenarnya. Ini kan lagi 120W. So perlu atau tidak itu bergantung pada korang punya keperluan sendiri. Yang terakhir dan juga paling hype sekali dengan Xiaomi 12S Ultra semestinya untuk bahagian kamera dia, sebab kali ni collaboration antara Leica dengan pihak Xiaomi sendiri, dan aku boleh katakan yang gabungan kali ni memang sangat-sangat berjaya, sebab Xiaomi bukan hanya letakkan chop Leica saja kat kamera, bukan. Kalau tengok dari specs kamera memang Xiaomi bagi kau-kau punya ada 3 kamera utama. Sensor kamera 50MP utama dia menggunakan Sony IMX989 yang bersaiz 1 inci, menyokong fungsi penstabilan HyperOS, dan ini adalah phone Android pertama yang mampu merakam video Dolby Vision HDR. Persoalannya, apakah kelebihan utama Xiaomi menggunakan sensor kamera IMX989 yang bersaiz 1 inci ni? Kelebihan ni sebenarnya banyak tau. Antaranya adalah dia dapat kurangkan masalah noise pada kamera, kurangkan lens glare yang biasa kita nampak dekat iPhone, memang benda tu sangat mengganggu, lebih banyak cahaya yang boleh masuk, dan juga night mode yang jauh lebih baik lah berbanding dengan sensor kamera yang biasa. So actually aku dah test sendiri kamera dan juga video untuk Xiaomi 12S Ultra dalam pelbagai situasi, dan aku boleh katakan kebanyakannya memang mampu menghasilkan gambar yang cukup berkualiti, sharp, dan juga apa yang kita nak tu memang akan dapat pada kamera Xiaomi 12S Ultra. Mungkin ada certain situation yang agak kurang sedikit lah, dan mungkin dia lebih kurang je macam typical kamera smartphone sekarang ni, sebab dia still ada limitation walau macam mana pun, sebab dia sebuah smartphone bukannya kamera digital yang mahal-mahal ataupun besar-besar. So certain situation memang kita akan dapat gambar yang memang wow, but ada certain situation yang mungkin korang akan rasa macam biasa-biasa je sebenarnya. So ini dia hasil gambar daripada Xiaomi 12S Ultra punya kamera. Korang boleh nilaikan sendiri macam mana hasil dia, dan just komen saja dekat komen bawah, ok? So guys, itu dia serba sedikit antara hasil gambar dan juga video untuk Xiaomi 12S Ultra. Dan sebelum ni ada juga beberapa YouTuber yang bangkitkan isu tentang dia punya software kamera. Yes, bila aku dah cuba sendiri, ada juga lah satu isu yang aku notice, iaitu bahagian kamera zoom, which is warna dia akan berubah daripada kebiruan kepada kekuningan. Tapi bila aku test sendiri untuk video zoom, memang dah tak ada isu seperti apa yang dibangkitkan sebelum ni. Mungkin unit aku tu dah perbaiki masalah daripada software update. So aku rasa in future akan banyak lagi software update yang akan membaiki masalah yang akan dibangkitkan nantilah. Berbalik pada rekaan Xiaomi 12S Ultra, ada juga yang tanya pada aku, adakah kamera utama dia pada bahagian tengah tu? Sebenarnya tidak. Kamera utama dia adalah pada bahagian tepi. Kat tengah tu adalah kamera ultra wide. So korang jangan confuse lah kalau korang gunakan Xiaomi 12S Ultra ni. Persoalan paling utama sekali dalam video kali ni, adakah Xiaomi 12S Ultra sekadar gimmick saja untuk collaboration dengan Leica ataupun betul bagus? Bagi aku personally, collaboration kali ni memang berjaya, dan juga bukan hanya sekadar letak chop Leica saja dah bagus macam jenama-jenama sebelum ni kan. Bukan. Memang collaboration antara software dan juga hardware menjadikan Xiaomi 12S Ultra ni memang kau-kau, dan juga ini adalah satu benchmark kamera yang patut jenama lain contohi, sebab bukan hanya pada kamera Leica tu sendiri, diorang juga ada bagi efek dan juga color filter yang membuatkan kita rasa ini adalah something new untuk sebuah smartphone yang collaboration dengan jenama kamera. Sebab korang akan ada pilihan dua untuk bahagian color dia, iaitu authentic color dan juga vibrant color. Sama ada korang nak color lebih natural dan juga real, ataupun
ataupun korang nak colour yang lebih vibrant, iaitu warna yang lebih naik dan juga HDR lebih sharp lah. In fact, lepas dia ambil gambar, kita juga ada pilihan untuk letakkan filter Leica sendiri untuk kita pilih sama ada filter ni sesuai untuk gambar tu ataupun tidak, ataupun kita ada pilihan banyak lagi filter yang Xiaomi bagi selain daripada Leica tu sendiri. Selain itu juga aku merasakan yang hasil gambar daripada Xiaomi 12S Ultra ni bukannya typical colour yang biasa kita nampak dekat phone Xiaomi sebelum ni. Dia punya colour tu memang very different dan juga ada signature Leica punya kamera. So ya, kalau korang nak dapatkan sebuah smartphone dengan gabungan ataupun collaboration yang baik antara jenama kamera macam Leica dengan Xiaomi sendiri, mungkin korang boleh cuba sendiri Xiaomi 12S Ultra dan korang akan merasakan something different dan bukannya typical Xiaomi punya smartphone ataupun kamera. So ya, dia punya collaboration kali ni memang sangat-sangat berjaya. Bukannya gimmick semata, bukannya hanya watermark Leica saja, bukan, tapi memang korang akan dapat kepuasan dari segi kamera dan juga overall specs, design dan sebagainya. Cuma dari segi UI itu sendiri, kalau dapat masuk global ataupun dia bagi banyak kelebihan seperti mana yang China ROM punya untuk global, mungkin aku akan beli lah. Aku akan beli walaupun harga dia mencecah RM5,000. So guys, itu saja sedikit sebanyak tentang first impression dan juga hands-on video untuk Xiaomi 12S Ultra yang terbaru. Terima kasih sekali lagi kepada Izami Gadget untuk bagi peluang pada aku hands-on sendiri unit yang dipakai, dan aku memang look forward untuk Xiaomi Ultra series yang seterusnya, mungkin akan lebih gempak daripada apa yang kita nampak sekarang ni. Okay? Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis dan sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Nantikan next video pada 10 ataupun 12 Ogos, review penuh untuk Nothing Phone 1, dan aku memang excited lah untuk ceritakan everything pasal Nothing Phone 1. Adakah ia sekadar hype? Ada benda yang tak bagus ke? Ada benda yang aku merasakan bahawa tak patut korang beli? Nantikan next video pasal Nothing Phone 1 review, okay?